Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, sekali lagi saya sebagai sambung oleh kerana tuan guru kita uzur, dia tak dapat mari. Tadi dia tak nak mari lewat-lewat. Oleh kerana dia tak dapat mari, insya-Allah kita sambung lagi. Iaitu dalam kitab muzakirah kita ni, kita mendalam ke 7 kelebihan Al-Quran, tilawatul Quran, muka ni belah. Kelebihan membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ni menegas kata bulan Ramadan ialah bulan yang Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan Al-Quran. Tuhan turun Quran bulan ni. Dalam ayat lain kata turun malam Lailatul Qadar. Macam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam berkat. Malam berkat tu malam Lailatul Qadar. Dalam surah ayat lazim kita tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turun akan dia pada malam Lailatul Qadar. Tu. Jadi sama ada ayat Lailatul Qadar, sama ada ayat Ad-Dukhan kata lailatin mubarakah, malam berkat. Sama ada ayat Baqarah ni, bulan Ramadan tu, tiga-tiga tu adalah sama. Kerana malam berkat tu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu pada bulan Ramadan. Tak ada belawai, tak ada apa ayat. Quran ni tidak ada ta'arud dalam Quran. Tak ada belawai. Jadi kalau kita kembali kepada ilmu usul tafsir, bahawa Al-Quran mula-mula tu ada sifat di Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Qur'anum Majid duk sifat di Lauh Mahfuz mula-mula. Lepas tu berbangkit Nabi Muhammad ni baru waktu turun. Waktu turun Tuhan pilih malam, iaitu malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Turun daripada Lauh Mahfuz, turun kepada Baitul Izzah mula-mula. Malam Lailatul Qadar tu. Baitul Izzah iaitu di langit yang ketujuh. Tempat para malaikat duk mesyuarat, duk beripung, duk sipai di sana, Baitul Izzah. Lepas tu turun mari kepada sama'id dunya. Waktu turun tok duk sipai di langit pertama. Sebuah. Turun mari sebuah cukup 30 juz 60 hizib ni. Lepas tu lah turun kepada Nabi Muhammad ni secara beransur-ansuran. Turun munajjaman, turun tak ada turun sebuah kaligus kepada Nabi Muhammad. Iaitu semasa Nabi duk bertahanus, duk berasing diri di Gua Hira. Turun situ dah. Tu. Lepas tu mari turun kepada Nabi ni pun kena bulan Ramadan. Turun Iqra ayat pertama, 5 ayat tu. Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu turun, kau turun. Siapa Nabi wafat, cukup semua. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan ke atas kamu nikmatku. Tuhan sempurna belaka. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam ni sebagai agama yang diakui oleh Allah. Tuhan redha agama Islam, Tuhan aku. Tu. Jadi ayat ni menandakan sempurna, cukup turun Quran, berarti cukup agama. Maka pak sahabat pakak suka. Pakak sukalah, sempurna dah tu hewi ni. Tapi Abu Bakar menangis. Apa oleh Abu Bakar menangis? Pak sahabat tanya.
Dia kata aku kata dia Tuhan kata sempurna dah turun kepada Nabi ni kak. Nabi pun Tuhan nak tarik kelik dah lah. Tekah tak sempurna tak apa. Bahawa sempurna ni Nabi pun Tuhan nak ui mati dah lah. Habis tu dia menangis. Kalau tak sempurna lagi tak mati. Baru pok lain pun pakak menangis dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi apabila turun dekat Nabi nak mati, Jibril ulai mari 2 kali pada bulan Ramadan. Ustaz sebut dah di awal tadi. Nak tahu Jibril mari duk ulai sekali. Mari duk tadarus, mari baca, mari Nabi baca Jibril dengar. Tadarus panggil. Bawa mari tahun akhir hak Nabi nak mati 2 kali menandakan Quran tu penting. Sahabat pun tengok kata penting Jibril mari duk tekan Nabi, takut lepas Nabi mati tu lisuh Quran. Kau tu tak ada tulis, tak ada kitab sepo kita ni, duk le dada pok sahabat. Duk le dada Nabi sebuah, sahabat lain tu hak dah dengar berapa surah, ya ingatnya tu. Orang sahabat lain hak dengar berapa surah lain, ya ingatnya tu. Kerana sahabat bukan duk ngaji penuh semua. Tak itu. Ada mai ngaji berapa bulan tu, lepas tu pergi buat kerja pula cari makan. Hak lain mai ngaji. Duk gila gitu. Sebagaimana hadis gapo pun begitulah hak duk ngaji hadis. Sehingga Abu Hurairah sore hak ngaji banyak sikit kerana dia tu mari duk dengan Nabi, terkenal dengan ahli sufah, ahli serami rumah Nabi. Dia duk lek belakang rumah Nabi, orang pergi Madinah tahulah. Lek belakang rumah Siti Aisyah tu, tempat bangku tinggi sikit tu, situ tempat ahli sufah. Lah ni dia buat kawasan Tino lah. Orang duk pergi nak masuk Raudah duk lek Tino, tempat ahli sufah. Lek yate suku, dia sekak pagar dinding. Tu. Jadi nak ayat kata Al-Quran penting, Jibril mari ulai 2 kali. Oleh kerana penting, kita tengok beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama saya sebut dah tadi, iaitu afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Selebih-lebih ibadat umat aku ialah baca Quran. Hadis rawahu Dailami rakam 1415. Jadi Quran ni ibadat terlebih, walaupun tak wajib tapi ia banyak. Huruf tu banyak, satu huruf tu 10 ganda. Kita boleh 3 juta lebih tadi hak ustaz sebut, ada tanda dalam ni. Ustaz tanda muka 18 tu. Ni kita nak baca hak 16 dulu. Yang kedua, kelebihan Al-Quran, Quran ni mensyafaatkan tuannya pada hari kiamat. Quran ni boleh syafaat tuan pula pada hari kiamat. Dia kembar dengan Quran dengan puasa ni supaya kunyit akapu, supaya kuku dengan isi tak cerah tangga. Puasa ya ada qiyam. Qiyam ada baca Quran. Tak itu, maya tarawih kena Quran. Jadi tak boleh cerah tangga. Puasa dengan Quran ni tak boleh nak cerah tangga. Jadi kedua-dua ni nak mensyafaatkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran adalah kedua-dua tu mensyafaatkan hamba pada hari kiamat. Hari kiamat ni yaqulu siyam, berkata siam kata, ai rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawat fasyafi'ni fih. Aku mempertahan akan dia, mana'tuhu, aku menegah tuai dia. At-ta'am makan ni, wasyahawat dan nafsu dia tu. Puasa menahan. Fasyafi'ni fih, maka izinkan aku syafaat padanya. Wa yaqulul Quran, dan Quran pula, tak ni puasa. Quran pula, mana'tuhun nauma, aku menahankan dia akan tuai aku tu an-nauma, daripada tidur. Quran duk tahan tuai tak boleh tidur.
Kita kelik lepas tarawih tu kena baca. Ngatuk tak tidur. Tak itu apa? Quran hok kita dok baca tu tuai tak boleh tidur. Kacau baca. Tengah orang tu yo bom melek tak mengatuk siapa kesau. Nah, nyedok baca. Quran ni fasyafi'ni fihi Tuhanku, minta kebenaran aku ampun padanya pada Tuhanku. Qala berkata rawi, Tuhan izinlah. Fayashfa'an, lalu diberi izin kedua-dua puasa dengan Quran tu syafaat Tuhan dia. Syafaat ni makna sanggup lah. Tuhan kena masuk neraka, maka Quran dengan puasa tu ki sanggup tu siwi masuk. Tu mana syafaat, tolong sanggup, tolong waktu baik, tolong babah. Tu syafaat. Yang ketiga, kelebihan Quran ni diberi kebenaran untuk mensyafaat keluarganya yang telah tetap masuk neraka. Wi izin nak syafaat tuwe hak kena masuk neraka dah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tak ada baris sikit dah. Kalau demo itu tu lembuhlah. Man qara'al Qur'ana, siapa-siapa baca Quran. Fastazharahu, lalu dia istizhar. Dia waktu berisi Quran. Menzahirkan isi Quran waktu baik. Dia baca Quran, isi perintah suruh dah ada larangan, ada pohle Quran tu. Ya waktu baik tu mana istizhar. Fastazharahu waktu baik wa amma. Bukan Quran nama, bukan nas, bukan perintah suruh dan larang duk tidur le Quran dak waktu baik wa amma. Tu mana fastazharahu. Fa ahalla halalahu, maka ia menghalalkan hak Quran halal. Wa harrama haramahu, dan dia haramkan hak Quran haram. Adkhalahu Allahu bihil jannah. Nah, cahaya Tuhan memasukkan dia dalam syurga. Tengok. Ahli Quran, orang hak baca Quran, lepas tu dia waktu berisi wa amma ngak ajaran Quran. Dia pahala hak Quran pahala, dia pahare hak Quran pahare. Nah, cahaya Tuhan memasukkan dia dalam syurga. Hak tu kodaya pribadi. Wa syafa'ahu, dan wi dia syafaat pula. Wi sit kepada dia. Wi hak kepada dia syafaat fi asyaratin min ahli baitihi. 10 orang ahli rumah dia qad wajabat lahunna, yang telah wajib masuk neraka. Ahli keluarga atas rumah dia tu wajib kena masuk neraka kerana dia kerja maksiat, kerja dosa dah. Maka ahli Quran hak baca Quran, hak buat amal dengan amal Quran sat ni, Tuhan wisik fisik ke dia boleh syafaat 10 orang. Allah, tengok kelebihan. Hadis apa tu? Hadis At-Tirmizi. Derajat tahu mana tak ada takhrij. Sini nak menggalak lah, nak menggalak supaya baca Quran, lepas tu buat amal dengan ajaran Quran. Tu. Amal turut tafsir ulama lah. Jangan buat amal turut kita baca tafsir sendiri, buat amal sendiri salah. Kena tengok hak ulama. Hak sendirilah no. Misal Quran paharai babi, innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Quran paharai bangkai, tak boleh makan. Wadama, dan darah, walahmal khinzi, dan daging babi. Quran ayat daging babi. Kita tafsir sendiri, tulai tak apa, buat sup. Bateko tak apa. Tak boleh ulama tafsir mari. Kerana golek orang makan daging, dia paharai Tuhan sebut daging kerana golek orang makan. Uslub Quran ni dia majaz. Ada majazi, iaitu sebut satu juzuk hak orang mudah kenal. Tapi zikrul juz'i wa iradatil kulli, ilmu usul tafsir pula. Lain Quran dia sebut satu juzuk dikandaki al-kulli semua. Sebut betul daging kerana golek orang makan daging. Tapi dikandaki semua. Seekor babi tu. Tu sebutlah tu. Sebab kita duk kecek kecek kapung kok. Oh, soleh ni pergi ke mana tak ada nampak mata. Kita sebut mata. Padahal tak nampak tuwe.
Nampak tu? Tu uslub Melayu pun nak faham. Tak nampak mata lalu soleh. Bukan tak nampak mata, tak nampak tuai, tak ada timbul. Hak ni pun harai daging. Tu sebut dagingnya. Bukan tu harai tu daging, batek ekor, kepala, telinga, wak suuleh, dak. Nak faham mudah-mudah. Tapi tu tafsir zahir tak boleh, Quran kena mengikut tafsir ulama. Nampak tu. Tu nak mudah faham. Jadi kelebihan sini orang baca Quran wa amal dengan ajaran Quran tu wisik-wisik dia boleh syafaat 10 orang ahli rumah hak kena masuk neraka. Ni kelebihan ahli Quran ni. Kita baca, kita wa amal insya-Allah, mudah-mudahan tu wisik kepada kita boleh syafaat ahli keluarga atau rumah kita insya-Allah. Allahumma amin. Yang keempat, kelebihan Al-Quran diangkat setinggi-tinggi derajat kemuliaan pada hari kiamat. Muka 17 tu. Jadi ahli Quran tu angkat derajat tinggi esok. Tak serupa dengan orang lain lah dalam syurga esok. Satu hadis tu Nabi kata, mu bacalah Quran. Dan mu naik derajat. Dan rekat mu hari kiamat esok adalah tingginya di akhir ayat hak mu baca banyak mana derajat naik tinggi tu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Tu dalam satu hadis. Sini hadis lain. Ustaz wari hadis lain iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran, mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia, yang baik-baik. Naik derajat tinggi sama dengan malaikat. Kerana baca Quran banyak dia tu. Kena pula mahir. Baca kenalah, belajarlah. We tahu. Suara sedap tak sedap suku tu hai bagi ada arah lah. Tapi kita baca we kena, jangan poh ustaz ayat tadi lah. Ni dah kita tahu, kita pisah lah. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah, tak besar tak leh lah. Makna salah. Kalau itu orang mahir derajat tinggi. Wallazi yatata'u fihi, orang hak tak mahir, hak baca tak leh ni. Yatata'u, yang gagak. Nak baca gagak-gagak, nak sebut tak leh. Wa alaihi syakun, dan di atas dia tu payah. Makhraj berat nak sebut soso, makhraj payah. Puasa ni dia mana wa alhamdulillah wini piha tu pedih tekak-tekak. Payah deh. Alhamdulillah. Kena wi terik situ. Habis tu email duk terik puak nak menikah tu. Aku terima akan nikahnya. Tu kena wi pedih tekak anak tuna tu. Jangan aku terima akan nikahnya. Jadi koh lagi, hobsa lagi. Salah pula dah. Hak tu tak apalah, bukan Quran. Asal faham. Hak ni Quran. Alhamdulillah salah. Jangan deh lain kali. Wi mahir. Hak tak mahir ni tak apa, belajar lagi. Wallazi yatata'u fihi, hak tak mahir, hak gagak-gagak, wa alaihi syakun, dan atas dia tu payah nak sebut, lahu ajron, bagi dia 2 pahala. Allah. Nabi kita ni gak rahmat sungguh kepada umat dia. Royak sifat Tuhan pula, Tuhan Ar-Rahmanir Rahim, Maha mengasihani, Maha pemurah, rahmat pula Tuhan pun. Orang yang baca Quran tak leh, we baca. Pergi belajarlah, jangan duk rela atas salah tu lah. Kacek payah pun ngajar lagi, baca lagi. Lahu ajron. Tu we 2 pahala ke dia. Pahala kacek baca tu, kacek belajar lagi. Lepas tu pahala baca pula. Ajron 2 pahala. Jangan buat aku baca tak leh, aku tak saya baca dah. Jangan. Ingat 2 pahala ni. 2 pahala. Dan yang kelimanya, diberi 10 hasanat bagi tiap bacaan 1 huruf. Ni ustaz sebut dah tadi. Tiap-tiap 1 huruf tu hewi 10 kebajikan.
Sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa-siapa dia baca satu huruf daripada kitab Allah, Tuhan bagi satu kebajikan. Satu huruf, satu hasanah, satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebajikan hasanah mufrad tu Tuhan gano 10 gano, bi asyri dengan 10 amsalihha, umpamanya 10 gano. Satu kebajikan Tuhan gano 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim tu harfun. Tak kata alif lam mim satu huruf. Kita panduk baca belakang dah tu. Bahkan alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi 3 huruf situ alif lam mim. Pas kita baca banyak, banyak lagi. Pas kelebihan lain lagi, dalam satu hadis saya tak bawa di sini, rumah yang baca Quran, terutama baca surah Baqarah, setan lari. La yadkhuluhu syaitan. Setan tak masuk rumah yang dibaca Quran. Baca, terutama baca surah Baqarah ya. Tak ada siapa sebuah sekali. Nah, tu kelebihan baca Quran. Lepas tu orang yang tak baca Quran pula, dalam dada dia tak ada ingat apa sikit habuk, kosong, tak ada apa. Nah, orang tak baca Quran ni, le dada dia tak ada apa sekara, tak ada isi Quran sikit habuk, bismillah pun tak ada, kul huwallahu pandok sekali pun tak ada, kal baitil kharib, seperti rumah runtuh. Dibanding sebuah rumah buruk, rumah runtuh, tak ada terpakai apa, nak duduk tak boleh runtuh. Orang Islam tak ada Quran le dada. Nah, paling kurang Fatihah tu hak wajib belaka. Kena ada. Tak ada hak tu ke? Sebuah rumah utuh tak ada terpakai apa. Oleh itu kita kena tahu. Nah, kita kena tahu kelebihan Al-Quran, dan kita tahu pula surah Baqarah tu berapa ayat, panjang mana, surah Namlu panjang mana, surah Ghafir panjang mana. Panjang pandok pula tu kita kena tahu wi faham hakikat. Ada seorang yang tak faham. Ini cerita ni munasabah. Ada seorang tu tak faham. Malam pertamanya pergi semaya dengan Tok Ime. Panjang Tok Ime maya baca surah Baqarah. Panjang lengah klik. Dia tanya lepas semaya, "Hei Tok Ime, semaya saat ni baca surah apa?" Surah Baqarah, surah lembu. Panjang dah, ya banyak ayat 200 lebih. Malam esok tanya, nak mari maya tarawih malam esok tak agak ni pasal panjang pula ni. Nah, hei Tok Ime malam esok baca surah apa? Suratun Naml, surah sumuk. Sumuk haluh. Sumuk haluh kita mari. Ya duk faham sumuk ya. Berapa ayat tak tahu. Mari pula semaya air lenguh pula. Surah Naml dekat-dekat Baqarah pula. Malam yang ketiga kena tanya cerak dah. Tok Ime, malam ketiga nak baca surah apa ni? Tak agak pergi masa ni. Tok Ime kata malam ketiga ni nak baca suratul Fil, surah gajah. Gajah tak kena pergi dah. Surah sumuk pun lengah dah. Surah gajah tak kena pergi malam esok. Tak pergi semaya. Nak ayat tu dia tak faham. Padahal surah Al-Fil ni surah nak panjang mana? Alam tarokai. Tak boleh setengah pipi. Tapi dia tak tahu hakikat. Bila tak tahu hakikat, kita kena tahu hakikat lah. Ustaz Nawawi cerita tu nak tahu hakikat. Lama kita giwak dengan tak tahu, Tuhan tanya pula. Tuhan kata hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang tahu dengan orang yang tak tahu? Jawab Tuhan tak ada jawab, Tuhan tak ada celai dak situ. Kita tahu sendiri. Tentu tak sama. Kita boleh jawab sendiri. Tak sama orang tahu dengan tak tahu. Begitulah semaya orang tahu dengan orang tak tahu. Orang puasa orang tahu dengan orang tak tahu. Zakat orang tahu dengan orang tak tahu. Sama. Itu tak sama cara buat dia.
Bila kita tak tahu kok, kita pergi buat apa saat ni. Orang saat ni dia tak tahu, maka bunyi khabar surah gajah tu segi semaya dah. Ya kamu panjang, surah lembu tu pun panjang dah. Pas surah sumuk kita dak kata haluh tu sikit. Nah, panjang. Bawa surah gajah besar ni pandok. Ni kita bila tahu, insya-Allah dengan sebab kita tahu tu kita buat dengan secara kena. Begitulah semaya be. Nah, haji, umrah gapo. Okey kita pergi buat umrah bulan Ramadan ni pun. Bulan umrah bulan Ramadan ni tu hai ganda sepong haji. Al umratu fi Ramadan kal hajj. Umrah bulan Ramadan supaya pahala haji. Orang yang tahu tu dia buat wi sempurna, buat boleh puasa. Boleh pahala supaya pahala haji. Lagi pula waktu pergi buat tu kalau pergi ke Madinah dia kena apa nama pakai ihram melalui miqat Madinah iaitu Zulhulaifah. Tak apalah orang tak ada pakai. Kalau kita mari kok Judah kena yalam-lam. Nah, miqat orang lalu Judah yalam-lam. Yalam-lam belum pada Judah, belum kapal turun tu lalu yalam-lam. Habis tu orang naik kapal dia perakat dah. Tu kena pakai atas kapal kita cedek kain ihram dah lebih hok boleh saling. Kita pergi cuk luar pun nak sampai yalam-lam ada 10 batu tu ya royak belum ada tu. 10 batu ni start berapa minit ya kapal. Sebelum nak sampai yalam-lam ya royak dah. Kita nak lalu miqat. Orang hak nak buat umrah pakai ihram. Kalau kita pergi pakai di Judah tu adalah sudah telajak. Ada setengah ulama tu dia kata dimaaf kerana payah atas kapal anulung. Tapi jamhur yang ramai tu kata telajak miqat. Tak ada payahlah mana kalau pakai atas kapal, kita sudah telajak. Nah, kita sudah bersalah, kita ihram lepas pada miqat. Tu. Walaupun ada ulama yang kata boleh, tapi kita berasa tak sempurna sebab ulama ramai tu kata telajak miqat. Nampaklah tu? Kalau nak masuk ke Judah kena atas kapal tu lebih baik. Ni orang hak tahu tak sama dengan orang tak tahu. Nampaklah tu? Tak sama. Kita masuk pergi buat umrah melalui Judah kena atas kapal. Kalau melalui Madinah, ya tubik luar Madinah tu, luar tanah haram Madinah ada Zulhulaifah iaitu satu masjid, Masjid Abiyar Ali. Pakak pergi ambil air semaya situ, semaya sunat ihram situ, pakak niat masuk pergi ke Mekah. Tu ustaz nak royak beritahu lebih kurang dah. Maka pengajian kita di hari ini setakat inilah. Siapa masa dah. Maka apa yang kita terima tadi daripada amalan-amalan bulan Ramadan, kita buatlah sungguh-sungguh, buatlah dengan ikhlas. Buatlah jangan sifat-sifat hak benda tak molek tu. Sifat mazmumah tu kita pisah kikih melalui Ramadan al-Mubarak. Ramadan ni satu madrasah, satu pengajian yang nak melatih didik kita nak baiki akhlak jadi orang soleh. Sebab itulah melalui puasa ni Tuhan kata tu baik takwa. Tuhan fardu puasa ni la'allakum tattaqun. Nak kita boleh takwa, iaitu kita puasa dengan secara molek. Puasa kita hak moleknya kita kena tinggal perkara hak Tuhan haram, kita buat hak wajib. Hak Tuhan wajib tu. Nampak hak wajib. Kalau hak wajib kita tak buat, kita pergi puasa tak sempurna puasa. Ingat tu deh. Puasa semaya dak. Semaya ni wajib. Puasa wajib juga. Kita pergi buat puasa semaya tak ada tinggal. Ataupun hak wajib lain. Orang-orang perempuan tu tutup aurat wajib, kita tinggal hak wajib. Ulama kata hak wajib kita buat setengah-setengah tu kita beriman setengah. Afatu minu nabi ba'dil kitab. Patutkah kamu beriman dengan setengah kitab? Wa takfuru nabi ba'd, kamu kufur setengah yang lain. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika, tidak ada balasan orang yang berbuat demikian illa khizyun fil hayatid dunya. Hina dalam hidup dunia. Buat setengah dak setengah. Wajib belaka. Orang ni orang tak. Wa fil akhirah, dan hari akhirat pula. Azabun nar, azab neraka, siksa besar. Orang buat setengah. Jadi ulama kata kita tak buat benda hak wajib, kita pergi puasa maka tak pakai puasa kita. Semaya dak.
Umpama orang perempuan tutup urat dak puasa. Jadi orang ni nak kata ya taat dak Tuhan. Ya taat betul puasa, betul tutup urat tak taat. Hak ni berimeh setengah ayat dak setengah. Patut minu Nabi ba'dil kitab. Semaya dak puasa. 7 semaya ya tak berimeh. Tak itu perintah wajib. 7 puasa ya puasa, maka tak sempurna. Orang ni bukan ahli taat, bukan ahli taat. Nampak tu? Oleh itu kita buatlah wi sempurna, tunai hak wajib, hak fardu, tinggal hak Tuhan larang. Lepas tu ikhlas, jaga hifzul jawarih, jaga anggota, iaitu betul akhlak molek wi juruh, jangan mengupak, jangan ngacung, jangan caci orang, jangan bahong tipu orang. Pisah elok, pisah liklah. Hak tu barulah sempurna puasa kita dan amalan-amalan Ramadan semua. Mudah-mudahan gundi kita, karung kita tu tak jadi tembus. Insya-Allah kita boleh pikul menghadap Allah SWT dalam ngaco pada hari kiamat esok. Bimbe-bimbe takut gundi tembus. Ihzaru al-kisal matku. Jagalah daripada karung pahala kita tu tembus. Bocor tu baik. Untuk hari ini setakat inilah aku qauli hadza wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.